Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azman Wahid bin Muhammad Rasli dari UPSMP Pendidikan Nasional 2 Bidang Jun 2018. Saya bersama Haris Hakimi telah mencipta satu bahan bantu belajar iaitu Multifunctional Board. Semasa kami mencipta bahan bantu mengajar ini, terdapat beberapa hubung kait yang disertakan di dalam BBM ini yang mempunyai kaitannya dengan khusus psikologi dan sosiologi dalam sukan. Pertama sekali, BBM yang dibina ini adalah berpandukan teori behaviorisme, iaitu teori peniruan, kerana manusia akan dipengaruhi oleh tingkah laku manusia serta dipengaruhi oleh faktor rangsangan persekitaran. Dalam konteks BBM ini, guru boleh menggunakan paparan yang menarik seperti gambar dan apa-apa jenis perlakuan yang menunjukkan apa yang ingin guru lakukan selepas itu. Dalam contoh yang saya boleh berikan, guru boleh memaparkan gambar perlakuan membuat bandingan. Jadi, murid inklusif yang melihat gambar ini akan cuba mencontohi perbuatan dan tingkah laku dalam gambar tersebut. Seterusnya, terdapat unsur motivasi dalam sukan yang ada dalam BBM ini kerana motivasi merupakan sumber atau alat yang menggalakkan seseorang untuk mencapai matlamat tersebut. Melalui penggunaan BBM ini, guru boleh menunjukkan atau memaparkan objektif pembelajaran yang ingin dicapai di akhir pembelajaran supaya murid yang sedang terlibat dalam PDPC ini akan tahu matlamat yang ingin dicapai oleh guru, dan perkara ini akan memberi semangat kepada mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran, guru boleh meletakkan bahawa murid dapat melakukan 3 daripada 5 cubaan membalik dengan betul. Jadi, murid-murid inklusif ini akan faham dan tahu apa yang guru ingin capai di akhir pembelajaran, dan mereka perlu berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif tersebut. Okey, sambungannya, terdapat komponen motivasi ekstrinsik yang terdapat dalam BBM ini. Ekstrinsik maksudnya terdapat elemen motivasi luar dan bukannya daripada faktor dalaman murid. Maksudnya BBM ini dapat merangsang murid untuk berusaha dan mencapai apa yang ingin dia capai. Selain itu, BBM ini juga boleh diaplikasikan dalam teori-teori motivasi pencapaian dalam latihan dan pertandingan. Saya akan menunjukkan contoh pengaplikasikan teori motivasi pencapaian dalam latihan sewaktu PDPC pendidikan jasmani ini berlangsung terhadap murid inklusif ini. Okey, yang pertama, guru perlu merancang aktiviti dengan mempelbagaikan aktiviti yang dilaksanakan supaya murid inklusif ini tidak berasa jenuh dan bosan. Sebagai contoh, guru boleh memasukkan unsur-unsur ansur lagi supaya murid ini tidak cepat berasa bosan dan bersemangat untuk mengikuti PDPC tersebut. Kepelbagaian juga bermaksud guru boleh memasukkan unsur muzik dan ada ganjaran dan pujian dalam PDPC ini. Selain itu, guru perlu melibatkan murid inklusif ini dalam perancangan supaya mereka dapat memantau peningkatan diri mereka. Yang ketiga ialah ganjaran. Ganjaran penting kepada murid inklusif kerana ganjaran ini akan mendorong mereka untuk berusaha menjadi lebih baik.
Jadi guru perlu memberikan rancangan dalam bentuk ujian kepada individu dan bukannya untuk memberikan pusingan kepada murid. Jadi dengan adanya pujian ataupun ganjaran yang lain seperti hadiah dan sebagainya, maka murid ini akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti PDPC yang seterusnya. Dan yang terakhir ialah penilaian. Penilaian ini perlu dilakukan dalam pelbagai kaedah supaya murid ini dapat meningkatkan usaha dan pencapaian pendiri murid. Penilaian ini boleh dilakukan melalui pemerhatian ataupun lembaran kerja. Jadi kita nampaklah peningkatan tahap murid tersebut lah. Okey, kita pergi pula kepada matlamat. Guru perlu menetapkan matlamat PDP supaya apa yang ingin dicapai dapat dicapai di akhir pembelajaran. Okey, menurut Locke, Shaw, Saari dan Latham pada tahun 1981, matlamat ini merupakan satu tujuan sedar atau penentuan sesuatu untuk dilaksanakan. Jadi, dia merupakan satu penentuan yang mana kita tentukan sendiri matlamat tersebut dan kita berusaha untuk mencapai apa yang kita dah tentukan tu. Tambahan lagi, penetapan matlamat pada BBM ini merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk meningkatkan prestasi murid inklusif. Seperti yang saya dah tekankan sebelum tadi, BBM ini merupakan rangsangan supaya mereka lebih berusaha untuk meningkatkan prestasi. Dalam hal ini, matlamat yang berkaitan ialah matlamat prestasi, iaitu tahap tindakan atau usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat. Okey, dalam hal ini, guru boleh menggunakan BBM untuk menerangkan tindakan yang telah saya jelaskan tadi ataupun latihan yang akan dilaksanakan atau diberikan kepada murid inklusif supaya mereka dapat mencapai matlamat prestasi yang telah ditetapkan. Sekian sahaja daripada saya mengenai hubung kait BBM ini dengan kursus psikologi dan sosiologi dalam sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Wahid bin Rahmat Rasmi dari BSMP Pendidikan dan Semani 2 Bidang Jun 2015. Saya bersama Haris Hakimi telah mencipta satu bahan bantu belajar iaitu Multi-Function Report. Semasa kami mencipta bahan bantu belajar ini, terdapat beberapa hubung kait yang disertakan di dalam BBM ini yang mempunyai kaitannya dengan kursus psikologi dan sosiologi dalam sukan. Pertama sekali, BBM yang dibina ini adalah berpandukan teori behaviorisme, iaitu teori peniruan, kerana manusia akan dipengaruhi oleh tingkah laku manusia serta dipengaruhi oleh faktor rangsangan persekitaran. Dalam konteks BBM ini, guru boleh menggunakan paparan yang menarik seperti gambar dan apa-apa jenis perlakuan yang menunjukkan apa yang ingin guru lakukan selepas itu. Dalam contoh yang saya boleh berikan, guru boleh memaparkan gambar perlakuan membuat bandingan. Jadi, murid inklusif yang melihat gambar ini akan cuba mencontohi perbuatan dan tingkah laku dalam gambar tersebut. Seterusnya, terdapat unsur motivasi dalam sukan yang ada dalam BBM ini kerana motivasi merupakan sumber atau alat yang menggalakkan seseorang untuk mencapai matlamat tersebut. Melalui penggunaan BBM ini, guru boleh menunjukkan atau memaparkan
objektif pembelajaran yang ingin dicapai di akhir pembelajaran, supaya murid yang sedang terlibat dalam PDPC ini akan tahu matlamat yang ingin dicapai oleh guru, dan perkara ini akan memberi semangat kepada mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran, guru boleh meletakkan bahawa murid dapat melakukan 3 daripada 5 percubaan membaling dengan betul. Jadi murid-murid inklusif ini akan faham dan tahu apa yang guru ingin capai di akhir pembelajaran, dan mereka perlu berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif tersebut. Okey, sambungannya, terdapat komponen motivasi ekstrinsik yang terdapat dalam BBM ni. Ekstrinsik maksudnya terdapat elemen motivasi luar dan bukannya daripada faktor dalaman murid. Maksudnya BBM ini dapat merangsang murid untuk berusaha dan mencapai apa yang ingin dia capai. Selain itu, BBM ini juga boleh diaplikasikan dalam teori-teori motivasi pencapaian dalam latihan dan pertandingan. Saya akan menunjukkan contoh pengaplikasikan teori motivasi pencapaian dalam latihan sewaktu PDPC pendidikan jasmani ini berlangsung terhadap murid inklusif ini. Okey, yang pertama, guru perlu merancang aktiviti dengan mempelbagaikan aktiviti yang dilaksanakan supaya murid inklusif ini tidak berasa jenuh dan bosan. Sebagai contoh, guru boleh memasukkan unsur-unsur ansur maju supaya murid ini tidak cepat berasa bosan dan bersemangat untuk mengikuti PDPC tersebut. Kepelbagaian juga bermaksud guru boleh memasukkan unsur muzik dan ada ganjaran dan pujian dalam PDPC ini. Selain itu, guru perlu melibatkan murid inklusif ini dalam perancangan supaya mereka dapat memantau peningkatan diri mereka. Yang ketiga ialah ganjaran. Ganjaran penting kepada murid inklusif kerana ganjaran ini akan mendorong mereka untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi, guru perlu memberikan rancangan dalam bentuk pujian kepada individu dan bukannya untuk memberikan pusingan kepada murid. Jadi, dengan adanya pujian ataupun ganjaran yang lain seperti hadiah dan sebagainya, maka murid ini akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti PDPC yang seterusnya. Dan yang terakhir ialah penilaian. Penilaian ini perlu dilakukan dalam pelbagai kaedah supaya murid ini dapat meningkatkan usaha dan pencapaian pendiri murid. Penilaian ini boleh dilakukan melalui pemerhatian ataupun lembaran kerja. Jadi kita nampaklah peningkatan tahap murid tersebut. Okey, kita pergi pula kepada matlamat. Guru perlu menetapkan matlamat PDP supaya apa yang ingin dicapai dapat dicapai di akhir pembelajaran. Okey, menurut Locke, Shaw, Saari dan Latham pada tahun 1981, matlamat ini merupakan satu tujuan sedar atau penentuan sesuatu untuk dilaksanakan. Jadi, dia merupakan satu penentuan yang mana kita tentukan sendiri matlamat tersebut dan kita berusaha untuk mencapai apa yang kita dah tentukan tu. Tambahan lagi, penetapan matlamat pada BBM ini merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk meningkatkan prestasi murid inklusif. Seperti yang saya dah tekankan sebelum tadi, BBM ini merupakan rangsangan supaya mereka lebih berusaha untuk meningkatkan prestasi. Dalam hal ini, matlamat yang berkaitan ialah matlamat prestasi, iaitu tahap tindakan atau usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat. Okey,
Dalam hal ini, guru boleh menggunakan video untuk menerangkan tindakan yang telah saya jelaskan tadi ataupun latihan yang akan dilaksanakan atau diberikan kepada murid inklusif supaya mereka dapat mencapai matlamat prestasi yang telah ditetapkan. Sekian sahaja daripada saya mengenai hubung kait BBM ini dengan kursus psikologi dan sosiologi dalam sekian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah multi-functional. Cara untuk menggunakannya adalah pertama kita perlukan whiteboard marker dan setelah realisasi pilihan kita akan menulis lanjut program Malaysia. Kita akan lekatkan maklumat yang kita sampaikan kepada sebenarnya kita akan memberitahu kepada murid-murid tentang cara untuk belajar bola dengan menggunakan whiteboard marker sebagai pelajaran. Dia akan bermula daripada sini, membawa bola mengelilingi pohon tersebut. Sampai di sini, dia akan pas ball kepada orang yang ada di sini dan orang kat sini pas balik ball kepada orang ini. Orang di sini terlain ke belakang. Sini hanya seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan prosedur menggunakan BBM multi-functional board, iaitu pertama kita perlu menulis atau menampal nota pada bahagian multi-functional board, dan selepas itu kita akan terangkan kepada murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kita akan gunakan untuk memberikan penjelasan kepada murid tentang pergerakan ataupun kemahiran yang akan dijalankan melalui multi-functional board. Kita tunjukkan secara visual dulu, baru kita ketengahkan ke dalam kemahiran mereka. Okey, yang terakhir kita beri penerangan yang jelas kepada murid berkeperluan khas dalam pendidikan inklusif untuk bantu mereka dalam bermain permainan yang melibatkan kemahiran. Sebelum mereka melaksanakan kemahiran tersebut, kita tunjuk secara visual pergerakan untuk memberi rangsangan kepada minda mereka untuk mereka melakukan kemahiran tersebut. Okey, terima kasih.